Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, alhamdulillah, hari ini hari Khamis bersamaan dengan 15 hari bulan 7 ataupun 15 Julai, ya. Kita dah masuk bulan 7 dah. Kemudian nanti bulan 8 pula. Sikit lagi nak habis dah tahun ni. Masuklah tahun baru. Sekejap je masa berlalu. Okey, tak apa. Sekarang buka buku teks, muka surat 33. Ya. Muka surat 33. Sila buka sekarang muka surat 33 buku teks tauhid. Baik. Pada minggu lepas kita sudah pun masuk tajuk sifat mustahil bagi para rasul. Ya. Muka surat 32 kita sudah belajar pada minggu lepas, iaitu kita sudah belajar apakah sifat-sifat mustahil bagi para rasul. Iaitu kalau kamu tengok ni, kita recall balik, kita cuba ingat balik. Yang pertama, sifat mustahil bagi para rasul adalah al-kadhib. Tengok mouse, al-kadhib iaitu dusta. Yang kedua, al-khiyanatu iaitu khianat. Yang ketiga, al-kitmanu iaitu menyembunyikan. Dan yang keempat adalah al-baladatu iaitu bodoh. Jadi empat sifat ini adalah sifat yang mustahil ada pada seorang rasul. Ya, mustahil rasul itu berdusta. Mustahil rasul itu berbohong. Mustahil rasul itu khianat. Mustahil seorang rasul itu menyembunyikan wahyu Allah. Dan mustahil seorang rasul itu seorang yang bodoh. Jadi mustahil, tak logik, tak boleh diterima akal bahawa para rasul itu bodoh. Itu contohnya lah. Jadi ada 4 sifat mustahil bagi para rasul. Kalau soalan tanya, berapakah sifat mustahil bagi para rasul? Jawapannya ada 4. Kenapa ada 4? Sebab sifat wajib bagi para rasul ada 4. Jadi lawannya pun mesti ada 4. Sifat mustahil bagi para rasul pun mesti ada 4. Baik, itu kita dah belajar. Baik, hari ini kita akan masuk sifat mustahil yang pertama. Sebelum ni pada minggu lepas kita belajar perkataannya saja. Hari ini kita nak mendalami. Kita nak belajar lebih dalam apakah yang dimaksudkan dengan sifat mustahil yang pertama. Baik. Mana mouse? Baik. Yang pertama, dah buka belum? Muka surat 33. Yang pertama, al-kadhibu artinya dusta. Cuba baca dekat rumah. Al-kadhibu artinya dusta. Ataupun kita panggil, kalau kita wakafkan, kita berhentikan, kita sebut al-kadhib. Kadhib. Kadhib tu maknanya dusta. Dusta tu apa ustaz? Binatang apa dusta tu? Dusta adalah berbohong, liar, penipu, pembohong. Itu dusta lah tu. Sama je. Dusta ke, bohong ke, penipu ke, sama. Baik. Sekarang kita baca kotak warna putih. Kita baca kotak warna putih. Kita nak belajar apakah maksud sifat mustahil dusta. Baik. Dusta yang pertama, dusta ialah sifat orang munafik. Dusta adalah ataupun dusta ialah sifat orang munafik. Ya, kan darjah 3 kita sudah belajar tentang ciri-ciri sifat orang munafik, iaitu untuk subjek akhlak kalau tak silap kan. Subjek akhlak darjah 3 kita belajar tentang ciri-ciri orang munafik, iaitu di antaranya adalah orang munafik itu dia suka berbohong. Jadi kalau kamu suka berbohong, kamu suka berdusta, menipu, maka kamu telah mempunyai ciri-ciri orang munafik. Dan orang munafik adalah orang yang sangat
sangat dibenci oleh Allah Ta'ala. Ya, orang munafik bukan orang yang baik. Orang munafik adalah orang yang buruk, orang yang tak elok perangainya. Jadi jangan ikut perangai orang munafik. Iaitu apa? Salah satunya adalah orang munafik ini dia suka menipu, dia suka berbohong. Jadi dusta, sebab itu dia tulis dusta ialah sifat orang munafik. Baik. Jadi kalau betulnya apa? Yang betulnya adalah bercakap benar lah. Dusta lawannya bercakap benar. Bercakap benar ialah sifat orang beriman. Dusta ialah sifat orang munafik. Jadi pilih, kamu nak jadi orang munafik ataupun nak jadi orang beriman. Kita dalam hidup ini kita ada pilihan. Allah jadikan makhluk itu boleh memilih nak jadi baik ataupun nak jadi tidak baik. Jadi kita ada pilihan, kita pilihlah jalan orang yang soleh, iaitu sentiasa bercakap benar dan jangan berdusta, jangan biasakan diri menipu sejak kecil lagi. Baik, yang kedua, boleh faham? Yang pertama simple, dusta ialah sifat orang munafik. Baik, yang kedua, orang mukmin dilarang bersifat dengan sifat munafik. Ini ustaz cerita tadi. Kita sebagai orang mukmin, orang yang soleh, nak jadi orang yang beriman, yang soleh, yang ikut Nabi, ikut para sahabat, ikut para ulama, iaitu kita ikut sifat-sifat mereka. Jadi sifat Nabi apa? Nabi itu as-siddiq ataupun as-sidqu, iaitu jujur. Kan kita dah belajar sifat wajib bagi Nabi yang pertama adalah as-sidqu ataupun bercakap ataupun jujur, bercakap benar ataupun jujur. Jadi kita kena ikut Nabi, kita kena bersikap dengan sikap jujur, bercakap dengan cakap yang benar. Jangan ikut sifat orang munafik, iaitu suka berdusta ataupun berbohong. Baik. Nombor 3, ustaz baca, kamu pun baca dekat rumah. Para rasul ialah insan yang maksum, iaitu terpelihara daripada dosa dan maksiat. Ustaz ulang balik. Para rasul ialah insan ataupun manusia yang maksum. Maksum ni apa ustaz? Ya, pelik-pelik je kita belajar hari ni. Maksum lah, dusta. Okay, maksum ni adalah iaitu terpelihara daripada dosa dan maksiat. Maknanya setiap rasul itu dan para nabi juga, mereka dijaga oleh Allah, mereka dipelihara oleh Allah daripada melakukan perkara-perkara dosa dan juga maksiat. Ingat, rasul tidak pernah berdosa, rasul tidak pernah melakukan maksiat. Ya, Rasul tidak pernah melanggar perintah Allah kerana Allah sudah beri jaminan. Allah kata, aku akan pelihara para rasul daripada melakukan dosa dan juga maksiat. Jadi kita sebut sebagai para rasul itu ialah orang yang maksum. Ingat perkataan maksum. Ni ustaz tunjuk ni. Maksum. Maksum tu apa? Maksum tu adalah orang yang terpelihara daripada dosa dan maksiat. Siapakah dia? Para nabi dan para rasul. Kita maksum tak? Tidak. Kita manusia biasa tidak maksum. Kita tidak dipelihara oleh Allah daripada melakukan dosa dan maksiat. Buktinya, hari-hari kita buat dosa. Hari-hari kita langgar perintah Allah. Sedangkan nabi, sedangkan para rasul tidak pernah melanggar perintah Allah walaupun sekali. Sebab itu salah siapa kata Nabi Adam berdosa sebab makan buah khuldi. Itu adalah salah. Kan kita dah belajar rasul itu maksum, tidak pernah berdosa. Jadi kenapa kita kata Nabi Adam berdosa pula? Ini ramai yang silap faham dalam cerita tentang Nabi Adam. Ya, dia kata Nabi Adam makan buah khuldi. Betul lah Nabi Adam makan buah khuldi. Tapi dia pergi kata Nabi Adam berdosa. Itu adalah salah. Tapi kalau ustaz nak jelaskan, ambil masa yang agak panjang. Jadi
kita akan bawa kepada kelas yang sesuai lah. Tapi untuk kali ini cukup kita tahu bahawa kita pegang sungguh-sungguh, kita yakin sungguh-sungguh para rasul, para nabi, sifat dia maksum, tidak pernah melakukan dosa dan tidak pernah melakukan maksiat. Sama juga dalam cerita tentang Nabi Ibrahim. Ada orang kata Nabi Ibrahim pernah berbohong dalam kes ataupun dalam cerita tentang berhala. Nabi Ibrahim menipu. Dia kata Nabi Ibrahim menipu. Nabi Ibrahim, dia kata dekat penduduk kampung dia, berhala kamulah yang, berhala paling besar inilah yang memusnahkan berhala kecil ini. Dia kata, jadi dalam cerita ini seolah-olah Nabi Ibrahim menipu. Ya, sedangkan yang memecahkan berhala kecil itu adalah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim pergi kata, tak, bukan aku yang pecahkan. Berhala besar inilah yang memecahkan berhala kecil ini. Ada cerita dekat penduduk kampung. Jadi kalau kita dengar, Nabi Ibrahim menipu ke? Bukankah Nabi Ibrahim itu rasul juga dan dia adalah seorang nabi? Jadi dia tidak akan buat dosa. Macam mana nak selesaikan cerita ni? Jadi sebenarnya Nabi Ibrahim dia tidak menipu. Nabi Ibrahim perli sahaja. Dia cuba nak membuka mata penduduk kampung yang menyembah berhala. Penduduk kampung disembah berhala yang tak boleh bergerak. Jadi Nabi Ibrahim perlilah. Tak, dia kata dia kata berhala yang besar itulah yang memecahkan berhala kecil. Lalu penduduk kampung pun pelik. Berhala tu mana boleh bergerak? Tengok, Nabi Ibrahim saja nak kenakan penduduk kampung tersebut supaya penduduk kampung itu terfikir, betul lah, buat apa aku sembah berhala yang tak boleh bergerak. Jadi cerita ni bermaksud Nabi Ibrahim dia tidak berbohong sebenarnya. Nabi Ibrahim dia perli. Boleh? Jadi kena pegang sungguh-sungguh. Ingat, para rasul tidak buat dosa, para rasul tidak buat maksiat. Kenapa? Kerana Allah dah jamin. Siapa yang kata Nabi Adam berdosa, siapa yang kata Nabi Ibrahim pernah buat dosa, itu semua kerana dia silap faham dalam memahami cerita-cerita tentang para nabi dan rasul. Boleh? Banyak sebenarnya cerita-cerita yang ramai tersilap faham. Ya, dan di antara yang famous, di antara yang cerita yang agak terkenal adalah cerita tentang Nabi Adam lah. Dia kata Nabi Adam berdosa sebab makan buah khuldi. Tidak, Nabi Adam memang makan buah khuldi, tapi Nabi Adam tidak berdosa. Nabi Adam cuma dia tersilap dalam ijtihad. Itu antara cara kita memahami kisah-kisah para rasul. Tapi ini mungkin ceritanya agak dalam lah kalau Ustaz nak cerita kat sini. Jadi tak sesuai, takut tak sesuai untuk kamu lah. Jadi tak apa, kita teruskan. Yang penting kamu tahu maksum tu apa. Maksum itu adalah terpelihara daripada dosa dan juga maksiat. Baik. Yang keempat, para rasul melaksanakan suruhan Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang. Tengok, dalam buku ini pun dah tulis, dah jelaskan bahawa para rasul sentiasa melaksanakan suruhan Allah dan rasul tidak pernah sekali-kali akan melanggar perintah Allah. Rasul tidak akan pernah melanggar perintah Allah ataupun melakukan perkara yang Allah larang. Pegang sungguh-sungguh. Ya, para rasul sentiasa membuat apa yang Allah suruh dan sentiasa tinggalkan apa yang Allah larang. Kalau kamu pegang sungguh-sungguh ni, kamu faham sungguh-sungguh, nanti dah besar, tak adalah tiba-tiba kamu kata Nabi pernah buat dosa lah. Mandai-mandai je. Baik. Yang kelima, setiap orang Islam wajib beriman bahawa para rasul itu telah menunaikan amanah dengan penuh kejujuran dan tidak bersifat dengan al-kadhibu ataupun al-kadhib. Baik. Nombor 5 ni apa? Nombor 5 ini dia dalam buku ini tulis setiap orang Islam. Siapa? Kitalah orang Islam.
kita wajib beriman bahawa Rasul telah pun menunaikan amanah yang Allah beri kepada mereka, iaitu amanah menyebarkan risalah ataupun menyebarkan agama Allah dengan penuh kejujuran dan tidak bersifat dengan dusta. Maknanya apa? Kita kena yakin, kita kena beriman sungguh-sungguh bahawa Nabi Muhammad dan juga nabi-nabi yang lain sudah pun melaksanakan amanah Allah dengan penuh jujur dan mereka tidak pernah berbohong walaupun sekali, terutamanya ketika menyebarkan perintah Allah. Boleh? Jadi maknanya Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain sudah pun berjaya menyebarkan agama Allah dengan penuh kejujuran dan mereka tidak pernah mereka tidak pernah berbohong ketika mereka menyebarkan agama Islam. Boleh faham tak? Baik. Selesai, habis. Jadi pada hari ini kita sudah belajar tentang sifat mustahil bagi para rasul yang pertama, iaitu dusta. Al-kadhibu iaitu dusta, iaitu para nabi mustahil akan berbohong. Tak logik kalau kita kata para rasul itu, tak boleh diterima akal bahawa para rasul itu berbohong. Baik. Kemudian kita dah belajar tentang 5 perkara ni. Ada 5 bulatan merah yang kita baca tadi. 5 perkara ini kamu kena baca balik dan faham balik sungguh-sungguh apa yang Ustaz cerita tadi. Jadi kelas akan datang, insya-Allah kita akan masuk kepada sifat mustahil yang kedua, iaitu al-khiyanat, artinya khianat. Khianah artinya khianat. Jadi untuk kelas tauhid kita pada hari ini, Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum tu kalau sesiapa ada soalan, boleh WhatsApp Ustaz, boleh tanya direct kepada Ustaz. Tulis Assalamualaikum Ustaz, saya tak faham ni, boleh tak Ustaz ceritakan sikit? Contoh macam tu boleh. Nanti Ustaz akhiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.